Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'd. Video tahsin surah Ad-Dukhan ayat 53 hingga ayat 54. Jom sama-sama kita tahsin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. Sekali lagi. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين. Okey, yang pertama huruf ya. Okey, huruf ya nipis lah, huruf yang istifal, maka bunyinya nipis ya. Jangan bunyi ya. Ya fathah, bukaan bibir ataupun bukaan mulut, yang sederhana. Ya, jangan bila baris atas huruf nipis ini ataupun huruf tebal pun lah, jangan kita buka itu sampai bukaan yang nganga. Ya, ya, bila bukaan yang besar sangat, dia bunyi tak cantik lah, dia tak jadi nipis. Jadi bukaan yang sederhana dan bunyinya nipis. Ya, ya, makhraj ya, tempat keluar huruf ya, tengah lidah naikkan. Ya. Kemudian lam mati, matikan betul-betul pada lam, jaga sifat lam, antaranya tawassut. Okey. Tawassut lam iaitu suara itu terlepas sedikit, jangan tahan. Tawassut ni kita mudah faham, jangan syiddah, maknanya jangan tahan suara. Tawassut pertengahan, bainiyah, pertengahan di antara syiddah dan rakhawah. Syiddah tahan suara, rakhawah lepas suara. Tetapi tawassut ini dia cenderung kepada rakhawah, bermakna dia terlepas suara sedikit. Mudah faham, tawassut, sifat tawassut ini terlepasnya suara dengan kadar yang sedikit, rakhawah lebih sikit, macam tu. Janji tawassut ini tidak syiddah, itu yang paling penting. Jangan kita baca yalbasu, yalbasu, itu tahan suara. Okey, itu tahan suara. Lepas yalba, yalba, dan nipislah huruf lam. Yal, itu tebal. Nipis lam, letak pada makhraj dia betul-betul. Wallamu adnaha limuntahaha. Lam ni makhrajnya hujung tepi lidah. Hujung tepi lidah kiri ataupun kanan. Hujung lidah belah tepi kiri ataupun kanan. Letak pada gusi. Okey, gusi atas. Yalba, yalba, jangan laju sangat. Kalau laju sangat tak sempat sempurna. Yalbasu, 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 laju. Tak nak laju. Bacaan Al-Quran jangan laju-laju. Tempo bacaan tu kena betulkan dulu. Siapa yang betulkan tempo bacaan dalam bacaan Al-Quran daripada laju ke sederhana, insya-Allah dengan kadar bacaan tempo yang sederhana itu, dia dapat menjaga tajwid, makhraj, sifat huruf dengan lebih baik berbanding dengan bacaan yang laju. Okey, untuk permulaan lah. Nanti dah pandai bacaan yang sederhana, dah mantap, hafazan contohnya dah banyak, cuba slow-slow baca dengan kadar yang laju, tetapi laju yang still terjaga hukum hakam tajwid. Untuk permulaan biar baca sederhana sahaja. Untuk belajar apa semua, jangan baca laju-laju. Sebab bila kita baca laju-laju, sama macam bawa kereta lah. Bawa kereta laju, kebarangkalian untuk aksiden tu tinggi berbanding bawa relax, chill. Itu macam tu juga bacaan Al-Quran. Yalbasuna, basuna, ba nipis, su pun nipis juga, jangan tertebal jadi sad. Basu, sebab apa tertebal jadi sad? Sebab dia terguna tengah dan pangkal lidah juga. Jangan gunakan tengah dan pangkal lidah, biar terletak je, hanya hujung lidah sahaja. Makhraj sin, hujung lidah di antara gigi bawah dan gigi atas. Nipis, su, su. Bunyi safir, desiran bunyi macam ular tu jelaskan. Bila dengar je sifat safir, hanya 3 huruf sahaja, sin, zai dan sad. Dan ingat,
tiga huruf yang ada sifat safir ini sifat yang kuat. Identitinya mesti kena jelas kuat. Maknanya bunyi sin mesti kena kuat kedengaran. Tak boleh bunyinya lemah ataupun tenggelam. Yalbasuna, itu tenggelam. Yalbasuna, itu kuat sikit. Yalbasuna. Bila sebut kena kuat tu bukan bermakna kena tekan pada huruf. Kalau tekan nanti jadi sabdu pula. Yalbasuna, bukan tekan sampai jadi sabdu, bukan. Jadi biar janji identiti sin itu dengar jelas desiran angin dia. Okey dah. Okey, dua harakat man asli. Yalbasuna min, na nipis, mi kena bunyi mi ni cantik dulu, satu harakat. Mi jangan mi, itu ikhtilas, itu harakat yang tidak sempurna. Yalbasuna min, itu tak sempurna. Mi ni dia laju sikit, tak nak laju lah. Mi ni biar satu harakat. Yalbasuna min, macam tu, bukan min, beza. Kemudian nun mati jumpa sin, ikhfa haqiqi, sembunyikan nun, sembunyikan zat nun, makhraj dan sifat nun sembunyikan, kecuali tinggal sifat gunnah sahaja. Okey, dengung lah, maknanya dua harakat. Min, dan dengung di sini bunyi dengungnya adalah bunyi dengung yang nipis. Sebab nun mati jumpa dengan huruf sin. Huruf sin huruf nipis ke huruf tebal? Huruf nipis. Bila jumpa huruf nipis, bunyi dengung kena nipis, mudah sahaja. Min, macam mana nak nipiskan bunyi? Lidah jangan naik. Min su, lidah dalam keadaan biasa. Kalau naik nanti dia bunyi tebal. Min, tebal, tak mau tebal. Min, itu tebal juga. Min, nipiskan. Yang penting jangan masuk pada makhraj sin lah, di sisi huruf sin. Ready pada makhraj sin. Min su, muncung, baris depan mesti muncung. Su, du, su, du, muncung pada su, dengung tarik, du muncung balik. Aktifkan bibir. Su, du, su ni cukup satu harakat. Okey, satu harakat. Ni pun satu harakat tadi mi. Jangan baca min su, itu laju, itu ikhtilas. Su ataupun raum, tak nak baca 1/3 harakat ataupun setengah harakat. Biar bacaan harakat yang sempurna. Satu harakat su mesti muncung lah. Baris depan tak akan sempurna kalau tak muncung. Su, dengung nipis sebab jumpa dengan huruf dal. Huruf dal huruf yang nipis, maka dengung kena nipis, mudah sahaja. Dan praktikal nipis macam saya sebut tadi, lidah tak naik. Lidah relax dekat bawah je. Suara naik ke hidung dan ada sedikit suwaitun, suara di mulut. Min sudu, biar bunyi itu ada dua perubahan bunyi, daripada muncung ke bunyi dengung yang nipis. Itu dua perubahan bunyi, dua ton bunyi. Kalau sundusin itu tak cantik sangat, tak cantik lagi, tak nipis lagi dengung tu. Okey, dua perkara kena jaga. Su satu harakat kena sempurna, nun mati jumpa dal dengung kena nipis. Sundusi, du muncung betul-betul balik. Du, dal pada makhrajnya lah, hujung lidah sentuh pada belakang pangkal gigi atas. Recording in progress. Okey, dal letak pada makhrajnya, supaya tidak sama bunyi di macam bunyi huruf di Melayu kita. Budak itu bunyi di Melayu. Kalau dalam Arab budak, hujung lidah itu sentuh pada belakang pangkal gigi atas, dekat akar gigi atas. Bukan hujung lidah sentuh pada lelangit atas. Kalau huruf di Melayu, kita letak hujung lidah pada lelangit atas sikit, da, di, du. Tetapi huruf dal bukan di situ, bawah sedikit. Da, di, du, budak. Begitu bunyinya, muncung. Du, si, wa, si satu harakat. Okey, si, mesti muncunglah dengung. Si ni gerakkan bibir ke bawah untuk sempurna kasrahnya.
satu harakat. Jangan ikhtilas juga. Macam mana ikhtilas? Sundu siung, laju sangat masuk. Bila laju sangat masuk, dia boleh jadi siung, siung bunyi, ataupun sung, bunyi macam baris depan sikit. Jadi penting di sini bagi ekstra perhatian, huruf sin baris bawah ini satu harakat si cantik dulu, baru masuk waw muncung dan dengungkan idgham ma'al gunnah. Siung, 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 begitu. Biar bunyi si, bukan siung ataupun sung. Sundu siung wa, dua harakat muncung. Salah satu dengung yang kena muncung idgham ma'al gunnah pada bertemu dengan huruf waw. Ingat, muncunglah. Di samping itu naik juga suara ke hidung. Siung wa is, wa nipis, wa jangan wa, wa i ketat bunyi, tahqiqkan hamzah, jelaskan hamzah. I, jangan i, itu malas. Wa i, dan bunyi itu kena vokal I. Jangan wa is, jangan sengit. Wa i, baris bawah betul syab. Kemudian makhraj kena tahqiqkan. Okey. Recording in progress. Wa is, sin, hadirkan sifat-sifatnya, antaranya rakhawah, suara mengalir. Wa ista, pegang huruf tu dulu. Jangan wa ista, panjangkan sikit bunyi sin, panjangkan pada sukun lah. Jangan tanya berapa harakat. Kita boleh sebut satu harakat lah, harakat yang takdiri. Sepatutnya mati tak sebut harakat. Sepatutnya mati ini matilah, harakat ni benda yang berbaris hidup. Tapi kita boleh sebut juga kadarnya satu harakat takdiri, mengikut mengikut baris yang bergerak lah, berbaris. Sama sahaja tempo dia. Jadi rakhawah pada sukunnya. Wa ista, pegang dulu huruf sin. Jangan gopoh gapah nak bunyi ta. Bila gopoh gapah, wa ista, dia jadi sentap sikit. Ataupun dia terlantun lah, wa istaba, terlantun sikit. Jadi jaga, liritkan, panjangkan sedikit bunyi sin. Wa ista, ta baru lepas. Okey. Kemudian sin ada sifat safir, saya sebut tadi, bunyi macam ular, bunyi kuat. Kena jelas. Bila mati lagi jelas lah. Wa ista. Kemudian ta nipis, jangan sebut ca, jangan sebut huruf ta yang berangin, berlebihan begitu. Okey. Tatitu, jangan tatitu, kerana bila huruf ta itu berbaris, anginnya sudah ada dah dalam tu. Cuma kita tak perasan, susah nak susah nak nampak, susah nak detect. Ta ada dah tu. Wa istabraqim, tabra, lantunan baringan. Tabra, tab, asalnya syiddah. Ba ini sifatnya syiddah. Okey. Tapi kalau kita syiddah tanpa ada qalqalah, kita bacaan tu jadi tak puas hati, jadi tak boleh jadi. Wa istabraqim, susah nak baca. Jadi sebab itu hadirnya sifat aridah, sifat qalqalah, untuk melepaskan tekanan pada ba mati itu, kerana suara tertahan. Ba juga bersifat dengan jahrun, bukan sekadar suara je tertahan, nafas pun tertahan. Itu syarat qalqalah. Mesti jahrun dan syiddah. Bila ada sifat jahrun dan syiddah, maka jadilah qalqalah. Antaranya ba. Tab, berat. Kalau kita tak lantunkan, kita rasa berat, kita mesti nak rasa lepas juga. Tab, jadi lepaskan. Tab, lepaskan pada makhraj ba. Bukan lepaskan pada makhraj lain. Daripada ba, pergi ke hamzah, itu makhraj lain. Tidak perlu kita lantunkan bunyi, kita pergi ke makhraj lain. Okey, seperti cerik yang kita masak air di atasnya. Bila dia sudah panas, sudah masak, dia akan menggelegak. Menggelegak itu kita ibaratkan qalqalah. Adakah menggelegaknya cerik itu dia berada dalam satu tempat ataupun dia bergerak ke tempat lain? Jawapannya satu tempat. Begitu juga qalqalah. Kalau lantun pada ba,
pada ba lah lantunnya. Tabara. Jangan pergi ke makhraj lain. Seperti cerik tadi, dia bergegar itu di tempatnya sahaja. Dia tak pergi ke tempat lain bergerak. Tidak. Begitulah perumpamaan. Tabara. Okey, jangan tabara. Itu lambat ataupun break ataupun menambah hamzah mati. Tabara. Ba lah bunyi. Jangan bo. Jangan terpengaruh dengan ketebalan ra selepasnya. Okey, sebab ra ini tebal, kemungkinan ba ini akan tabara. Dia dah terikut tebal sikit. Jadi lantunannya ba, nipis. Tabara. Lantunan pada huruf yang nipis, percampuran di antara baris bawah dan baris depan. Okey, percampuran di antara baris depan dan baris bawah. Itu untuk lantunan huruf yang nipis seperti ba lah, ba, dal. Kemudian ba, dal dan jim. Tiga huruf tu lantunannya percampuran di antara baris depan dan baris bawah. Maknanya bunyi ba, je, de, tabara. Okey, kemudian ra ada sifat takrir. Semula jadi ra. Takrir ni semula jadi. Sebenarnya takrir ini ada ulama yang letak sifat yang kita perlu hati-hati. Sama seperti khafa juga. Ulama letak sifat khafa untuk kita hati-hati supaya tidak tersembunyi bunyi itu. Takrir pun sama, supaya tidak berlebihan getarannya. Wa istabraqim. Itu berlebihan. Bila berbaris tak nampak sangat. Nampaknya bila mati ataupun bila ra itu bersabdu. Jadi getaran itu jangan over. Satu kali getaran cukup. Tabara dan tebal lah huruf ra ini kerana baris atas. Tebal ada pergerakan pangkal lidah. Pangkal lidah naik, maka ra itu jadi tebal. Ra. Sebab apa ra ini tidak termasuk dalam huruf yang bersifat isti'la? Kerana huruf ra ini dua alam. Kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis. Adapun huruf isti'la yang 7 itu sifatnya sentiasa tebal, walau apa jua keadaan. Itu sebab ra ini kita tidak masukkan dalam huruf isti'la yang 7 tu. Jadi bila dia baris atas tebal, ra still sama, pergerakan pangkal lidah naik. Sebab tebal itu still sama. Jadi dia kategori isti'la jugalah. Macam huruf isti'la jugalah bila baris atas. Wa istabara. Tidak muncung. Jangan ra. Kalau kita muncung, kita tak jelas baris itu kita nak sebut baris atas ataupun baris depan. Ra bunyi pun dah menghampiri baris depan. Jangan bercampur di antara bunyi baris. Jangan campur adukkan. Okey, baris atas ingat basicnya bukaan bibir yang sederhana. Ra tidak muncung. Ra begitu sahaja. Raqimu. Qi tebal, makhraj huruf qaf. Pangkal lidah sentuh pada langit lembut, belakang sedikit berdekatan dengan anak tekak. Qaqiqu tidak berangin kerana huruf qaf bersifat dengan lawan kepada hamsun iaitu jahrun, nafas tertahan. Jadi tak boleh qi. Jangan berangin. Bila berangin dia letak tak tepat makhraj, itu je. Bila letak pada makhraj yang tepat, kuncinya berdekatan dengan anak tekak, insya-Allah tak akan ada angin. Qi. Jangan qi. Kalau qi depan sikit tu, dalam lagi. Qi. Tepat pada makhraj, takkan ada angin. Wa istabraqim. Qi biar bunyi baris bawah betul-betul ai dan gerakkan bibir ke bawah. Raqi. Qi. Gerakkan. Rahang ke bawah, bibir ke bawah. Wa istabraqimu. Okey. Itu ma'al gunnah, dengungkan dua harakat. Qimu. Mutaqa. Mu muncung, ta tak muncung, qa pun tak. Mutaqa. Jangan mutaqu. Jangan muncung. Muncung ini bunyi tebal yang palsu, bukan tebal yang original semula jadi. Tebalnya dia nak buat tebal, tapi tebal yang dibuat-buat, tidak secara natural. Tak cantik bunyinya pun. Mutaqabilin, tak cantik. Bunyi pun macam nak menghampiri baris depan. Jadi tak perlu muncung untuk menebalkan huruf yang tebal. Okey. Walaupun pelajar itu beginner, baru nak belajar, jangan biasakan ajar muncung untuk tebalkan dengan alasan muncung itu mudah untuk tebal. Sedangkan muncung dengan tebal itu merupakan muncung
yang merupakan tebal yang palsu, tidak ori, tak fasih bunyi. Okey, jadi jangan biasakan. Terus ajar anak murid walaupun di asas, terus ajar bagaimana nak menyebut huruf tebal tanpa muncung. Explain pada anak murid itu yang menebalkan bukan bibir tetapi peranan lidah. Ajar daripada betul, ajar betul daripada awal. Bukannya kita masuk elemen-elemen lain, menggunakan kaedah sendiri, akhirnya dia dah biasa muncung. Bila dah biasa muncung, nak ubah balik makan masa dan agak sukar. Agak sukar. Okey, mutaqabilin. Qa macam tadilah tidak berangin. Isti'la, tebal, pangkal lidah naik, dan dia isti'la yang infitah, tengah lidah tak naik, bermakna tebal yang terbuka sedikit. Mutaqa, jangan mutaqu, itu kepung. Mutaqu, itu lagi kepung dengan muncung. Mutaqabilin. Bilin, mad arid disukun, mad yang berlaku kerana sukun yang mendatang pada huruf nun kita berhenti, jadi nun ini sukun, nun ini kita matikan. Jadi ada hukum 2 atau 4 atau 6 harakat. Kita boleh pilih mad arid disukun, kebiasaan kita ambil 4, dan ingat keluarnya makhraj mad pada al-jawf. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hi huruf maddin lil lahwa'i tantahi. Huruf mad makhrajnya al-jawf, rongga mulut, rongga halkum dan rongga mulut keluar. Jadi jangan keluar suara itu termasuk ke dalam hidung. Bila kita tutup hidung, bila kita baca naik ke hidung, bila kita tutup hidung kita rasa suara itu tersekat. Jadi bila kita tutup hidung, kita rasa tak tersekat, maka itu betul. Okey, begitu cara dia. Lin, matikan nun baru naik sedikit ke hidung secara semula jadi gunnah asliyah, gunnah naqisah, gunnah yang kurang sempurna. Ada dengung tetapi bukan dengung yang sempurna. Dengung yang semula jadi dengan kadar sekali kita rasa di hidung. Lin, sikit sahaja. Okey, jangan hilangkan terus, lin, hilang. Dan jangan lebih, lin, jangan layan ataupun terlebih. Okey, jaga. Kemudian kadzalika, kadzalika semua nipis, ka nipis, za keluarkan sedikit hujung lidah, hujung lidah sentuh pada hujung gigi kacip atas, kadza nipiskan. Kemudian kadzalika wa zawwajnahum, lika tak ada apa sangat, wa zawwajnahum, kadzalika wa zawwajnahum, wa muncung dulu, wa za, wa nipis, za pun nipis, zai kuatkan sikit bunyi za, za, identiti kekuatan huruf zai mesti jelas, mesti kuat, bunyi macam lebah, za. Wa zawwaja, sebab apa kena kuat? Sebab dia bersifat dengan safir. Wa zawwa, wa zawwa, jangan putus suara. Jangan wa zawwa, wa zawwa, jangan putus suara pada waw sabdu. Wa zawwajna, jangan berat sangat sampai memutuskan suara. Kena beratkan suara sebab ada syaddah, sebab ada sabdu. Beratkan suara, tetapi di samping itu jangan sampai memutuskan. Jangan berat sangat sampai putus suara. Kerana waw bersifat dengan rakhawah, suara itu kena mengalir, tak boleh terputus. Wa zawwa, begitu. Wa zawwa, wa nipis. Wa zawwajnahum, wajna, wajna, lantunan jim ringan. Waj, macam ba tadi, sama je. Jangan berangin. Wajna, wajna itu berangin. Jangan wajna, wajna itu lambat ataupun break. Itu ada tambah hamzah mati, tak nak juga. Wa zawwajnahum, dua harakat. Hum, hu kena apa? Tahqiq, kena jelaskan bunyi angin ha. Hu, rasa di pangkal tekak, makhrajnya situ. Hu rasa. Hu, jangan hu tak jelas. Jangan hu, jangan over sangat. Relax saja. Bunyi keluarkan relax saja. Wa zawwajnahum bihurin, hum bi, mim mati jumpa ba, ikhfa syafawi, rapat boleh renggang sedikit pun boleh, dua harakat.
dengung. Yang penting naik suara ke hidung. Hum bihuri, bihu, hu muncung. Okey. Bunyi pedaslah, sempitkan suara di tengah, tekak. Bihu, hu. Kemudian muncung baris depan, 2 harakat. Bihuri. Ri terus nipis, jangan roi. Jangan ambil atas ke bawah, roi. Terus ke bawah, ri. Nipis. Rin. Di dalam tanwin ini ada nun mati. Bila nun mati, ingat dia ada sifat tawassut. Dan sifat tawassut pada huruf nun mati berlaku, suara itu dia naik ke al-khayshum, rongga hidung. Rin-i, rin-i, rasa di hidung sekali. Rin-in. Okey, ai biar bunyi baris bawah, jangan ai. Ai bihurin ai. Jangan. Ai jangan ambil atas ke bawah. Jangan menebalkan bunyi ain. Ai. Jangan sengau. Ai. Jaga. Ai tidak naik ke hidung, terus ke bawah bibir. Ai. Bunyi pun terus ke bawah. Kemudian ain, 2 atau 4 atau 6 harakat. Kita ambil 4. Keluar ke mulut. Ain. Dan matikan nun. Naik ke hidung sekali sahaja. Ain. Sikit sahaja. Selesai. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Recording in progress. Kemudian perhatikan mulut dan tajwid baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Yawma la yughni mawlan 'an mawlan syai'a wa la hum yunsarun illa man rahimallah. Innahu huwal azizur rahim. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim. Kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين. في جنات وعيون. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.